Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam perpaduan, salam kita Selangor, salam Malaysia Madani kepada semua para penonton, para penyokong, para pendukung, para pengkritik sekalipun yang tetap setia bersama dengan Jom Channel. Apa khabar semua? Selamat malam. Semoga semuanya sihat-sihat belaka, dah balik kerja pada hari ini. Hari ini 10 hari bulan Ogos 2023, hari Khamis. Lebaran makin memuncak sekarang ini. Kita memang menunggu Khamis, Jumaat, Sabtu bangun dia ada 2 hari atau esok saja 1 hari sahaja lagi untuk kempen yang diberikan oleh pihak SPR bagi semua parti-parti politik di 6 buah negeri yang menyertai pilihan raya negeri, terutama di Selangor ini. Kepada tuan-tuan dan puan-puan, pada penonton semua yang mungkin baru saja menyertai ataupun menonton di Jom Channel ini melalui Facebook, TikTok ataupun di YouTube. Jangan lupa untuk terus share, like dan juga subscribe agar ramai akan mendapat manfaatnya. Baik, malam ini kita dalam Bual Bicara Kita Selangor bersempena dengan pilihan raya negeri, kita menyemarakkan suasana ni. Yang pastinya beberapa hari atau beberapa kali sebelum ini kita telah menjemput beberapa calon-calon daripada perpaduan. Memang menariklah, daripada Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Cuma hari ini calon daripada Barisan Nasional tidak dapat menyertai, tetapi ya mereka tetap memberikan sokongan yang baiklah kerana ada program tertentu yang telah dilaksanakan. Alright, malam ini kita pastinya bersama dengan seorang yang memang tidak asing lagi, merupakan penyandang bagi kerusi di Don Morib. Tidak bukan Tuan Haji Hasnul Baharudin. Assalamualaikum Tuan Haji, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya? Alhamdulillah. Kalau selaku timbalan speaker, kalau kata bubar, masih lagi bergelar YB ataupun macam mana? Timbalan speaker tidak. Okay. Maknanya bubar, maknanya jawatan adun serentak dan timbalan speaker maknanya dah tamat lah. Okay. Hanya speaker saja, hanya speaker saja kekal. Speaker dan speaker yang baru. Ya, betul. Okey, jadi perkembangan selain daripada tajuk nanti kita nak fokuskan juga. Memang menarik ni kalau nak simbang-simbang pasal tajuk ni ya Haji ya. Tapi macam mana pun macam mana sekarang perkembangan kempen di Morib, boleh bincang sikit atau sebelum tu perkenalkan diri, mungkin ramai tak tahu orang-orang Morib tu utama dia ya, yang anak-anak muda ni bukan apa ni yang ikut kita kat TikTok ni. Kalau ada silakan. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kita Selangor, salam Malaysia Madani. Saya Hasnul bin Baharudin, calon bagi N53 Morib. Saya telah diamanahkan untuk bertanding pada kali ini untuk mewakili Pakatan Harapan dan Perpaduan. Dan saya telah berkhidmat sebagai adun selama 2 penggal, iaitu sejak 2013 penggal pertama dan 2018 penggal yang kedua. Dan sekali lagi saya diberikan peluang dan juga tanggungjawab untuk bertanding pada kali ini. Dan kerusi Morib, pertembungan 1 lawan 1 antara Harapan dan Perikatan Nasional. Dan saya menyeru kepada penduduk dan pengundi bagi N53 keluar beramai-ramai esok untuk menunaikan tanggungjawab anda semua. Ya, itulah dia. Esok itulah Jumaat, Sabtu ada satu hari lagi. Betul. Okey. Kalau boleh kita nak sentuh sikit pasal tajuk, memang menariklah hari ni. Ekonomi madani, apa orang kata apa impak ataupun apa yang rakyat Selangor boleh dapat dari sini. Haji ada tengok semalam punya apa nama ni debat antara Rafizi dan juga ahli parlimen ni Bacok. Ya. Cuma saya tak dapat menengok penuh lah sebab semalam tadi saya ada 3 tempat program, 3 tempat ceramah. Sambil-sambil dan pagi tadi pun sempat saya tengok sebahagian. Tapi apa yang kita lihat Yang Berhormat Rafizi begitu bersedia dan juga begitu fasih dan juga begitu dengan hujah-hujah yang padu. Di pihak yang sana cuba mengelak-gelak dan juga seolah-olah macam tidak bersedia untuk ke atas topik yang dibincangkan. Ya, memang betul ni Tuan Haji. Hari ni sendiri pun kalau kita tengok macam-macam. Hari ni memang rasanya Haji pun nampak
Ro, 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 ne. Apalah ada pantunnya tu. Buang yang keruk, ambil yang jernih. Memang menjadi satu orang kata troll ataupun bahan-bahan jenaka di media sosial sejak daripada pagi tadi sehingga sekarang. Mungkin sedikit yang kalau saya share ni Tuan Haji, apa yang berlaku selepas daripada orang kata debat itu, di mana ada berlaku sedikit lonjakan pengundi muda terhadap perpaduan PH dan juga BN. Ramai tak tahu ni maklumat ni. Ini ada satu analisa data yang kita dapati di mana 75 komen dan ulasan netizen kepada debat adalah positif kepada Rafizi Ramli. Itu yang pertama. Dan juga poin-poin yang dilontarkan oleh YB Syahir hanya sekadar satu retorik kosong, mendapat sambutan warga maya bagi political trolling terhadap beliau. Itu memang kita nampaklah tu. Dan juga 85% netizen setuju dengan idea dan penyampaian Rafizi Ramli dan kebanyakannya adalah pengundi-pengundi atas pagar yang sebelum ini, dan pastinya saya yakin orang-orang muda, pengundi atas pagar dari Morib juga menyaksikan debat itu. Okey, kalau boleh, ni satu cabaran kepada Tuan Haji juga ni. Kita nak cerita tentang ekonomi, walaupun seorang ahli farmasis ya. Tapi dah duduk lama sebagai seorang wakil rakyat, mungkin boleh ceritakan sedikit tentang bagaimana sebenarnya yang dimaksudkan ekonomi madani ini dan memberi orang kata kebaikan manfaat kepada rakyat terutama di Morib. Secara umumnya ekonomi madani ni maksudnya adalah kesamarataan terhadap kekayaan dalam negara kita ini kita agihkan kepada seluruh rakyat, dan pada masa yang sama dari segi pengurusan apa yang ditekankan oleh saudara Rafizi dalam debat semalam pada pusingan pertama tu, kita lihat penerangan beliau begitu jelas, penerangan beliau begitu fokus terhadap apa yang berlaku dalam negara kita daripada sebelum ini dalam tempoh 30-40 tahun ke belakang, dan pada waktu sekarang apakah hala tuju Perdana Menteri kita, apakah hala tuju Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam memimpin Malaysia Madani ini, ekonomi madani ini, supaya ianya bebas daripada rasuah, bebas daripada penyalahgunaan kuasa, bebas daripada perkara-perkara yang negatif, dan pada masa yang sama kita mempunyai perancangan yang begitu jelas. Perancangan sebagai contoh untuk kita menghapuskan, Yang Berhormat Perdana Menteri menegaskan kita ingin menghapuskan kemiskinan tegar. Dalam tempoh 1 tahun kita nak hapuskan kemiskinan tegar. Jadi bagaimanakah program-program yang tak dilaksanakan? Program-program untuk hapus kemiskinan tegar ni bukan sekadar satu pemberian. Bukan sekadar macam kita bagi pemberian one off. Kita bagi 1 bulan 1,000 contoh. Ianya akan lama-lama kita pun tak boleh bertahan lama. Kerajaan pun tidak boleh mengamalkan lagi budaya subsidi kepada rakyat. Jadi umpama kita yang ini ramai semua orang bercakap, kita bagi pancing dan rakyat berusaha, bukannya kita bagi ikan untuk rakyat makan. Jadi ini adalah program-program di bawah Kementerian Ekonomi. Apatah lagi kita di negeri Selangor, kita mempunyai pelbagai program yang boleh menjadi sokongan kepada ekonomi madani ini. Sebagai contoh, kita memberikan skim mikrokredit kepada peniaga-peniaga, skim hijrah kepada peniaga-peniaga. Mereka bertanggungjawab untuk selepas mendapat pinjaman, mereka bertanggungjawab untuk membayar. Pada masa yang sama kita bekalkan, kita berikan kepada mereka ilmu supaya mereka boleh bertahan, supaya mereka boleh merancang dengan baik dan melaksanakan perniagaan mereka dengan teratur. Selain itu, kita untuk peniaga-peniaga kecil kita ada bantuan blueprint. Dahulunya RM5,000 sahaja, sekarang peralatan sehingga RM10,000. Ini adalah contoh-contoh bagaimana untuk kita menyokong, membantu kerajaan persekutuan untuk melaksanakan agenda ekonomi madani yang saya kira amat penting untuk kita laksanakan supaya negara kita boleh pulih daripada masalah kekangan ekonomi yang berlaku sekarang. Cantik.
Bukan hanya sekadar kalau malam tadi didebatkan oleh YB Rafizi Ramli. Sebelum tu memang ada satu program di mana KJ dalam podcast juga memuji satu langkah yang bijaksana dan juga very jelas. Dia kata sangat jelas hala tuju apa yang dilakukan dalam ekonomi madani ni. Sebab dia tahu memang rakan dia Rafizi salah seorang kawan dia juga. Tapi bukan hanya sekadar kawan, tapi kejelasan tentang kata ekonomi madani itu. Dan apatah lagi kalau di Selangor, banyak inisiatif-inisiatif yang disediakan oleh Kerajaan Negeri Selangor dan tambahan 5 tahun satu iltizam lagi tekad Kerajaan Negeri Selangor untuk mempertingkatkan dan menambah baik inisiatif-inisiatif yang diberikan kepada rakyat. Di samping itu juga kenaikan ataupun rizab negeri yang semakin meningkat, pembangunan yang masih terus berjalan di Selangor ini. Di Morib, ini menarik ni. Tuan Haji sebagai selaku penyandang wakil rakyat di Morib. Kalau sebelum ini ada 46 contohnya, dan selain pada banyak inisiatif, 46 inisiatif yang diberikan kepada seluruh rakyat. Akan datang akan ditambah sebanyak 60. Dan juga apa yang dilakukan baru-baru ini tentang subsidi beras, subsidi padi yang dinaikkan daripada 360 kepada 500 tan. Tapi di Morib tak ada padi. Tapi bagaimana Tuan Haji melihat kepada golongan-golongan petani dan juga mereka yang kata apa mencari hidup di Morib sebagai nelayan contohnya, bagaimana memberi kesan kepada mereka? Ya, di Morib tak ada sawah padi, tapi kita ada pekebun kelapa sawit, pekebun kelapa sawit. Jadi antara yang aktiviti pertanian yang aktif lah di kawasan Morib ni. Dan dari segi pengawalan harga, maknanya memang dia harga pasaran kelapa sawit ni adalah ditentukan oleh pasaran dipengaruhi oleh pasaran antarabangsa juga. Namun saya kira pada pendapat saya dari segi harga yang munasabah, harga yang tidak terlalu rendah, dan sekiranya ada penurunan harga itu, maka pihak kerajaan harus mencampuri urusan dari segi harga ni, supaya peniaga-peniaga ataupun pekebun-pekebun kelapa sawit ini boleh terus menikmati hasil yang sederhana, supaya mereka tidak terkesan akibat dari kejatuhan harga sawit. Namun itu pada masa sekarang tidaklah terlalu bermasalah sekarang. Harga dalam keadaan yang sederhana, dalam sekitar saya difahamkan dalam sekitar RM700 satu tan. Ini memberikan pulangan yang baik kepada petani lah. Betul. Itu antara menarik juga dalam ekonomi madani, macam apa yang Haji sebut lah, untuk kita menoktahkan kemiskinan tegar. Tapi benda ni pembangkang dia tak nampak. Dia kata menoktahkan kemiskinan tegar tu tak ambil. Seolah-olah orang kata memperlecehkan usaha-usaha yang nak dilakukan oleh pihak kerajaan di bawah pimpinan Dato' Seri Anwar Ibrahim. Okey, kita bila cerita pasal Perikatan Nasional pastinya di Morib ni satu orang kata apa persaingan yang agak kuat saya rasa di Selangor ni. Jadi bila Selangor ataupun Perpaduan Selangor mengeluarkan iltizam tekad 5 tahun tu, manifesto lah senang kita. Selang beberapa hari mereka dapatkan manifesto daripada PH dan BN ni, mereka kaji, mereka tambah-tambah juga dekat belakang tu. Membuatkan seolah-olah lebih baik daripada apa yang ditawarkan oleh Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional di Selangor ni. Tapi bagaimana sebenarnya Haji melihat kemampuan mereka untuk mentadbir apa tadi kalau di Morib calonnya? Cuba kita mungkin boleh ulas sedikit, ada kekuatan tak pada diri Tuan Haji? Tak dengar? Okey. Alright. Boleh? Boleh. Berkaitan dengan manifesto yang dilontarkan oleh Perikatan Nasional, memang bila kita teliti satu persatu, dia memang meniru bulat-bulat lah apa yang telah kita laksanakan. Sebagai contoh, air percuma. Air percuma, kita sekarang had pendapatan
untuk menerima air percuma adalah RM5,000 ke bawah. Ya, mereka naikkan pendapatan sehingga RM15,000 ke bawah. Dia tak ada idea baru. Memang betul. Dulu memang kita beri air percuma ni kepada seluruh rakyat Selangor. Selangor yang mempunyai meter individu, tidak termasuk rumah bertingkat lah yang tak ada meter individu, itu memang mereka tak dapat air percuma. Tapi boleh kata lebih 90% daripada rakyat Selangor dapat air percuma. Tapi bila kita kaji balik, air percuma itu sebulan adalah RM11.40. Mereka yang mempunyai pendapatan yang tinggi, M40 sebagai contoh, yang bagian upper M40 lah, ya. Bagi rakyat Selangor yang mempunyai pendapatan tinggi, air percuma ni tidak memberikan kesan yang besar terhadap ekonomi mereka. Jadi kita lihat apa yang dilakukan oleh penjajaran yang dilakukan oleh kerajaan negeri untuk memberikan air percuma ni adalah satu perkara yang amat baik, yang mana lebihan daripada sebelum-sebelum ini yang kita berikan air percuma kepada mereka yang berpendapatan tinggi, kita boleh gunakan duit ni untuk buat program-program yang lain, ya. Dan yang kedua, contoh adalah untuk dalam manifesto Perikatan Nasional kata untuk membanyakkan lagi sekolah menengah agama integrasi tahfiz. Ini juga telah kita lakukan, sedang kita usahakan, sedang kita mantapkan. Kita dulu Mahatahfiz Istana Bandar, Mahatahfiz Sains Istana Bandar, di Sabak Bernam ada, di Kelang ada, Alam Impian ada, di Bagan Lalang ada, dan kita menaik taraf kemudahan-kemudahan yang ada di Mahatahfiz ini, dan sekiranya ada keperluan kita akan tambah lagi. Jadi benda yang apa yang disebut oleh Manifesto Perikatan Nasional ni adalah perkara yang copycat lah. Semua hanya untuk tak ada idea baru lah. Dan sudah tentulah daripada situ kita lihat setakat mana kemampuan manifesto ataupun perancangan mereka. Dari segi siapa nak jadi menteri besar pun kita tak tahu, ya. Betul. Siapa nak jadi menteri besar? Bersatu kata Azmin Ali, PAS kata Dr. Yunus, kan. PAS kata ramai ada calon, ramai menteri besar. Jadi kita pun tak ada satu kepastian. Hala tuju Perikatan Nasional, cuma mereka begitu menumpukan dalam kempen, sebelum kempen pun mereka menumpukan betul-betul kat Selangor. Di Negeri Sembilan dia tak ada pula dia kecoh sangat, kan, nak menawar Negeri Sembilan. Di Penang tak adalah kecoh sangat, tapi di Selangor ni dia rasa macam tergila-gila lah nak datang menawar Selangor. Tapi pada hakikat keputusan daripada PRU 15 pun sebenarnya kita masih mendapat sokongan daripada majoriti rakyat negeri Selangor. Kita masih ada dari segi pecahan undi dan sebagainya, di Don-Don kita masih boleh memerintah. Cuma kita hendak pemerintahan di negeri Selangor ni stabil, pemerintahan yang betul-betul kuat, yang ampuh. Kita hendakkan sokongan rakyat, tidak kira kaum, ya. Kaum Melayu, kaum Cina, kaum India mesti harus memberikan sokongan yang padu kepada perpaduan, kepada kursi-kursi yang ditandingi oleh Harapan dan Barisan Nasional untuk kita menang negeri Selangor, untuk kita kekalkan kerajaan yang ada hari ini, dan kita menyokong membantu Yang Berhormat Perdana Menteri di peringkat persekutuan untuk terus mentadbir negara kita dengan lebih baik lagi, insya-Allah. InsyaAllah. Itulah intipati yang Tuan Haji sebut tadi berkenaan tentang apa yang dibawa oleh Perikatan Nasional. Mereka hanya copycat, meniru daripada manifesto perpaduan Selangor, ambil sikit, tambahkan sikit. Dia sama juga kaitan juga dengan debat malam tadi itu, saya tengok. Dan saya ingat dulu kalau PAS memperkenalkan orang kata kerajaan teknokrat. Jadi golongan-golongan yang dianggap profesional dalam PAS, ya, seperti mana YB Shahir malam tadi dalam debat, dan juga apa yang PAS dan juga Bersatu di Selangor buat hanya meniru saja tanpa idea yang baru, memang menunjukkan satu kelemahan. Bagaimanakah sebenarnya kita sebagai rakyat nak memilih seseorang
malam tadi terbukti tidak mampu untuk berdebat dengan baik, memberikan idea yang bernas, dan juga apa yang berlaku di Selangor, Perikatan, PAS dan juga Bersatu tak mampu untuk keluarkan idea yang baru. Nah, Pakatan Harapan ini dan juga Barisan Nasional melalui perpaduan memang nampak membuktikan satu, orang kata apa, kemampuan sebenarnya dari segi idea dan juga melaksanakan apa yang dikatakan. Ni Tuan Haji, kalau Morib lah, ni saya sajalah nak cerita pasal Morib. Morib ni kalau orang dengar, Morib dia memang laut kan, memang kawasan-kawasan berkelah, riadah kan. Kalau dulu semasa kecil pergi tu, ialah laut lah kita tengok kan. Tapi selepas beberapa tahun inilah saya tengok, saya datang bawa anak-anak, memang banyak perubahan lah. Dia memang agak cantik, agak kemas, dengan orang kata apa, kita panggil landmark. Apa landmark dalam Melayu apa Mercu tanda. Mercu tanda. Mercu tanda, ya betul. Mercu tanda yang cantik dengan tulisan, dan juga hotel. Ada pelbagai dah sekarang ini kan. Pastinya benda ni pun antara anggota hasil usaha wakil rakyat terdahulu, iaitu Tuan Haji sendiri membawakan perubahan. 5 tahun akan datang sekiranya dipilih sekali lagi, apakah pembaruan ataupun manifesto yang nak dibawa untuk rakyat di Morib ini? Okey, kemudahan pelancongan ataupun suasana di Pantai Morib ni harus dipertingkatkan. Kita tahu dari segi pengurusan Pantai Morib ni yang dikawal selia oleh Majlis Pemandaran Kewangan, walaupun nampak cantik dah, tapi harus kan dari segi kekemasannya, dari segi landscape-nya dan juga dari segi penyaga-penyaga. Kita nak, kalau boleh, cadangan saya, penyaga-penyaga yang betul-betul dapat deliver lah, dapat menarik pelanggan dan seumpamanya. Dan juga saya mencadangkan untuk kita, Majlis Pemandaran, untuk kita mewujudkan satu kawasan kedai-kedai makan yang lebih besar, untuk meniaga seafood sebagai contoh. Kita lihat macam mana di Bagan Lalang, pengunjung lebih ramai, tidak kira hari Sabtu dan Minggu. Setiap malam pun ada ramai pengunjung kerana tarikan dia adalah meniaga seafood. Macam kita di Pantai Morib ni kekurangan kedai-kedai makanan laut. Jadi saya mencadangkan untuk Majlis Pemandaran mewujudkan kawasan gerai makan yang lebih luas lagi, satu kompleks kedai makan yang lebih cantik, yang lebih menarik, dan juga dapat memilih operator dan vendor yang dapat menarik perhatian pelancong untuk bersantai di Pantai Morib. Ya, itu dia pelancongan. Untuk makluman, lagi satu poin. Kita di Pantai Morib, kita telah mendapat peruntukan sebanyak 45 juta ringgit untuk menaik taraf Pantai Morib. Namanya projek pemuliharaan Pantai Morib. Yang mana Pantai Morib ini kalau biasa datang, dia ada pantai yang lama, pantai yang baru. Yang mudah untuk kita bermandi-mandi pantai yang baru. Jadi pantai lama tu tembok agak tinggi, kena turun ke bawah untuk ke laut lah. Jadi perancangan pemuliharaan Pantai Morib ni adalah dengan kita menaikkan sekitar 4 kaki daripada paras tembok yang sedia ada tu. Jadi kemudian kawasan berpasir akan diwujudkan. Maknanya di kawasan Pantai Morib yang sedia ada tu akan ada kawasan berpasir. Kemudian akan diwujudkan landscape yang menarik. Dan bajet sebanyak 45 juta ringgit ni memang dah ada diluluskan sekitar 2018 lagi sebenarnya. Tapi disebabkan oleh PKP, projek ini tergendala. Namun perancangan asal projek ini sepatutnya dah bermula sejak 2022. Tapi atas mungkin beberapa sebab teknikal, saya difahamkan JPS sedang melantik kontraktor untuk melaksanakan projek ini. Ini projek ini mungkin dalam tahun ini, dan mungkin akan siap dalam tempoh 1 tahun mungkin. Projek ini dapat menarik perhatian ramai dengan suasana landscape yang barulah yang akan berlaku di Pantai Morib. Oh, menarik tu, 45 juta bukan nilai yang sikit.
Jadi memang betul lah, memang bertuah rakyat di Meru, di Morib, saya MM dulu tu. Di Morib tu utamanya memastikan sebenarnya wakil rakyat memang kena daripada mereka yang turut bersama dalam perpaduan ini. Pasal apa? Di peringkat nasional juga perpaduan, dan pastikan ni dia calonnya untuk meneruskan agenda yang masih lagi tergendala ni. Ni betul ni. Untuk bakal YB ni kena pastikan ianya berjalan, dan pastinya akan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat di Dun Morib itu juga sebenarnya. Kan ialah ada pelancongan lokal datang, orang nak makan, seafood banyak kedai. Jadi rakyat tempatan berniaga, dan juga bukan setakat pantai je ni kan Tuan Haji kan, termasuk dengan produk-produk tempatan, kita panggil hasil orang kata apa ni, yang keripik. Memang terkenal lah belah-belah Morib sana tu. Pasti akan meningkatkan ekonomi masyarakat tempatan. Alright, itu antaranya. Dan pastinya masyarakat kalau kat Morib ni dia Jawa ramai Haji Jawa, Melayu campur-campur lah. Jadi orang kata kalau kenduri kendara memang datang meriah. Pasal memang itulah semangat kemelayuan, semangat orang Jawa. Selain daripada masyarakat India pun ramai, betul. Cina pun ramai. Saya nak cerita pasal Melayu dan juga ni Jawa. Kesatuan tu memang nampak jelas lah dekat situ. Cerita pasal kesatuan dan perpaduan ni lah. Macam mana pula kerjasama sekarang ni di peringkat DUN ataupun di orang kata apa, di dalam kawasan di antara Barisan Nasional bersama dengan Pakatan Harapan. Bagaimana rakyat mendapat orang kata kesan dengan hasil kerjasama ni? Dengan wujudnya kajian perpaduan pada hari ini, kita lihat kita Pakatan Harapan ada kekuatan dan juga ada kelemahan. Begitu juga Barisan Nasional. Jadi dengan tertubuhnya perpaduan ini, maka kita lihat kita menggabungkan lagi antara kedua-dua parti ini dengan penyokong-penyokongnya. Mungkin kita ada berbeza pandangan di beberapa perkara, tapi saya lihat keserasian Pakatan Harapan dan Barisan Nasional begitu baik, walaupun baru pertama kali kita masuk pilihan raya, tapi kita berusaha bersungguh-sungguh. Saya sendiri sejak ditubuhkan kerajaan perpaduan lagi, saya telah menjalinkan hubungan yang baik dengan Barisan Nasional untuk kita pastikan apabila kita masuk pilihan raya nanti, kita dah bersedia. Sebagai contoh, kita dah adakan banyak program bersama. Kita panggil penyokong kedua-dua pihak, walaupun mula-mula tu macam rasa kekok lah kan. Tapi macam untuk pilihan raya kali ni kita dah tahu kan, kita dah boleh agak tarikhnya bila kan, kita dah boleh agak bulannya bila. Jadi kita dah tahu dah. Jadi kita katalah dalam tempoh 5-6 bulan kita dah tahu dah tarikh tu, tapi apa usaha kita. Jadi saya mengambil inisiatif itu, bersama-sama turun padang, berbincang kan. Alhamdulillah dalam tempoh sebulan sebelum dibubarkan pun kita dah banyak kali bermesyuarat, dan akhirnya apabila dibubarkan kita sama-sama bekerja untuk kita memastikan kemenangan perpaduan, kemenangan Barisan Nasional dan kemenangan Pakatan Harapan yang kursi yang kita tandingi. Dan kita penyokong-penyokong kita pun kalau macam contoh di Morib, penyokong BN begitu committed untuk memenangkan Pakatan Harapan, begitu juga di DUN yang ditandingi oleh Barisan Nasional. Kita penyokong Pakatan Harapan harus committed untuk memastikan kemenangan perpaduan di negeri Selangor ini. Ya, memang semestinya rakyat dia nak melihat sebenarnya kerjasama ni memberikan satu faedah pada mereka. Nampak ada kesatuan itu bila duduk kedai kopi, yang seorang pakai baju merah, seorang pakai baju biru, boleh duduk sama-sama. Janggal memang janggal lah, memang saya faham perasaan tu. Janggal, tapi kena diteruskan. Dan mata melihat sebenarnya bagaimana kerjasama ini, mereka tengok dan mereka menilai. Apa ni Tuan Haji, ini pun antara yang saya nak bawa lah, antara isu-isu yang biasa berlegar bagi orang Melayu terutama dia, tentang satu sentimen. Biasalah tu sentimen Melayu, Melayu yang bukan Melayu, Melayu terancam, agama ditindas, sehingga ke hari ini sebenarnya kata serangan-serangan yang tempoh terakhir ini masih berlegar ke arah itu, selain daripada isu konon-kononnya fitnah terhadap Menteri Besar. Ini kita dah faham lah ni, orang kata Sanusi kena saman dengan Vincent Tan sebanyak 200 juta kan? Dan Menteri Besar sendiri pun sekarang ni telah pun mengeluarkan saman
orang kata apa? Lebih kuranglah saman terhadap Sanusi tentang konon-konon salah urus takbir. Tapi hal sentimen ni bahaya. Masyarakat di Morib mungkin terkesan serba sedikit kerana mungkin faktor DAP bersama kan. Jadi macam mana pula pandangan Tuan Haji sentimen-sentimen yang dimainkan ni? Ya, kita harus memberikan kesedaran kepada pengundi-pengundi masyarakat amnya. Malam tadi pun dalam siri ceramah saya, kebetulan malam tadi siri ceramah saya tajuknya adalah anak muda, peranan anak muda. Kita harus menerangkan kepada anak muda, kita jangan terpengaruh dengan sentimen agama yang dimainkan oleh Perikatan Nasional. Sebab ya, kalau kata kalau yang perkara yang sering dimainkan, kalau menyokong mereka, okey. Kalau tak menyokong mereka, menentang Allah dan Rasul. Allah. Nak menentang Allah dan Rasul, kan? Ya. Macam mana tu? Kemudian apabila ada mereka berusaha juga, mereka masih menggunakan masjid dan surau untuk berkempen. Dan apabila pihak JAIS mengenal pasti penceramah yang mereka bawa itu tauliahnya sedang dikaji, maka dibatalkan. Mereka menggunakan sentimen lah. Janganlah takutlah kepada Allah, kan? Kenapa buat ni? Kenapa buat benda yang melanggar perintah Allah? Ini bukan soal melanggar perintah Allah, ini soal kebenaran yang harus ditauliah daripada JAIS. Dan janganlah gunakan masjid dan surau untuk berpolitik, untuk berkempen. Ini jelas, arahan ini jelas daripada tuanku, daripada Majlis Agama Islam, daripada Jabatan Agama Islam. Jadi kita harus memberikan kesedaran kepada masyarakat soal agama ni milik semua. Kita semua Islam. Yang dah Islam, kita semua Islam. Walaupun kita parti amanah, parti keadilan, parti UMNO, parti PAS, kita semua Islam. Tapi janganlah gunakan Islam ni untuk kepentingan dan juga untuk menyalahkan fakta yang diberikan. Lagi satu, dia kata mempertahankan kepimpinan ulama. Ulama itu pun dalam syarahnya pun ada ulama yang baik, ada ulama yang jahat. Kalau ulama tu mengeluarkan kata-kata kesat, mengeluarkan fatwa-fatwa yang tak betul, kita nak ikut ke? Ini adalah perkara-perkara yang harus dijelaskan kepada pengundi, kepada anak-anak muda supaya mereka tidak terpengaruh terhadap fitnah dan juga daya-daya yang dimainkan oleh mereka, terutamanya di media sosial. Lagi satu contoh yang saya lihat pada PRU 15 yang lepas, iaitu mereka membandingkan antara manifesto 3 parti. Masa tu memanglah kita tak sama dengan BN kan, manifesto Perikatan Nasional, manifesto BN dengan manifesto Harapan, kan. Dia kata okey, kita tengok berapa perkataan Islam dalam manifesto Perkataan Harapan. Dia cari. Masa tu tak silap saya tak ada ke ataupun satu ke macam itulah. BN punya ada sebut perkataan Islam dalam manifesto, tapi Perikatan Nasional banyak perkataan Islam. Saya nak soal, apa benda yang baik yang kita rancangkan itu semuanya berkaitan dengan kepentingan Islam. Contohlah untuk menyediakan kemudahan air yang bersih untuk rakyat. Ini tak Islam ke? Saya tanya kepada audiens kan, saya lontarkan kan, adakah kita membina kemudahan asas kepada rakyat, jalan raya yang baik, tak baik ke? Bukan Islam ke? Jadi kita harus memberikan penerangan kepada masyarakat, kepada pengundi, kepada anak muda supaya mereka boleh menilai sesuatu perkara itu dengan lebih objektif dan membuat penilaian yang betul dan tepat. Ya, memang inilah satu permainan orang kata 3R yang selalu digembar-gemburkan sehingga sekarang. Tapi nampaknya senjata tu semakin tumpul sekarang ini, apatah lagi di Selangor.
kerana bila dikeluarkan hal ini, mereka kita panggil apa nama tu, terlebih itu yang terjadi kepada Sanusi, di mana sampai satu tahap ahli majlis Dewan ahli majlis Dewan Istana kan macam tu. Dewan Diraja Selangor. Dewan Diraja Selangor ya membuat laporan. Yeah. Tapi begitu bangga angkat tangan kata saya lawan Anwar, sedangkan apa yang dilakukan itu terhadap Sultan Selangor. Jadi memang rakyat Selangor memang tak dapat terima hal-hal yang semikian yang dibuat oleh kalau dia betul-betul gentleman, betul-betul maknanya rasa diri tidak bersalah. Beliau sendiri harus menghadap Tuanku Sultan Selangor. Kan? Itu yang sepatutnya beliau lakukan kan. Mengaku kesilapan beliau, tapi tak tahulah apa yang mereka buat kan. Menghantar wakil pula. Ada dia buat surat memohon maaf, tapi bawa kes bila ke kata mahkamah kata tidak bersalah. Jadi macam mana dia minta maaf tapi dalam kes tidak bersalah. Tak apa, itu kita tunggulah dia punya perbicaraan yang akan datang. Saya suka sentuh tadi bila Tuan Haji sebut tentang air, menyediakan air yang bersih, adakah itu tidak Islamik kan? Bagaimana pula kalau di negeri yang mereka tadbir sendiri kan, di Kelantan tu utamanya, di Kedah pun sepanjang 5 tahun pemerintahan banyak masalah isu air yang berlaku. Saya pun tertarik, saya sambil-sambil tengok ni bukan apa, berita harian online 10 Ogos 2023, pernyataan daripada Muhammad Amar. Ni bakal menjadi menteri besar, katanya kalau mereka menang, air bukan isu besar, orang Kelantan boleh gali sendiri telaga. Gitulah, seolah-olahnya macam tidak mengambil berat langsung soal ni. Tapi kalau kat Selangor, hentam pula kononnya Selangor gagal untuk menguruskan air dan sungai. Itulah. Apa lagi kalau boleh ditambah yang berlaku di Morib sekarang ni? Okey. Saya tak nak sentuh lah soal calon saya kan. Calon lawan saya lah untuk di Morib ni. Tadi pun ada tanya, tapi bagi saya secara umumnya Perikatan Nasional tak ada matlamat lah, tak ada hala tuju lah. Dan apabila mereka cuba untuk mewujudkan persepsi bahawa selama ni perkhidmatan saya tidak baik, tidak efisien dan sebagainya, itu saja yang mereka cuba highlightkan. Cuma saya nak sentuh antara perkara yang telah saya usahakan sejak 2018 adalah untuk mewujudkan rumah mampu milik, rumah rakyat mampu milik, iaitu Rumah Selangorku. Dan saya telah berbincang pada sekitar tahun 2018, 2019, saya telah berbincang dengan MBI untuk mewujudkan satu perumahan rakyat, dan alhamdulillah MBI mempunyai tanah seluas 50 ekar di Kampung Sawah dalam kawasan Dun Morit, dan 484 unit sedang dirancang untuk dibina perumahan rumah mampu milik. Selalunya kalau buat perumahan ni, kalau lagi melibatkan kawasan yang luas, seluas 50 ekar, sudah tentulah pemaju-pemaju akan mendirikan rumah-rumah yang berharga 1 juta, 2 juta untuk meningkatkan dia punya profit. Tapi MBI merancang untuk membina keseluruhannya rumah mampu milik. Keseluruhannya adalah di bawah 250,000. Dan dengan adanya projek ini akan dapat memberi peluang khususnya kepada anak muda di Kuala Langat, di Dun Morit, untuk mereka dapat membeli rumah yang harga yang mampu milik dan memudahkan mereka untuk memiliki rumah pertama lah. Kita tahu kita ada syarat-syarat untuk membeli rumah tersebut, mesti berdaftar dengan Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor, dan kita harapkan projek ini berjalan dengan lancar. Sepatutnya dah berjalan lama, tapi pada tahun 2020 dan 2021 tidak dapat dilaksanakan, dan perkara ini diteruskan, dan insya-Allah dalam waktu terdekat akan projek ini akan take off dan juga mendatangkan manfaat lah. Dalam tempoh 2 tahun atau 3 tahun daripada sekarang, ada lebih kurang 484 unit rumah mampu milik di Morib. Terbaik. Itulah usaha yang pernah dilaksanakan dahulu dan pasti disambung sekiranya memang wakil atau calon daripada Pakatan Harapan ini dipilih sekali lagi. Nah,
para penonton sekalian, kita dah dapat saksikan hasil pada perbincangan pada malam ini. Intipati-intipati yang ada kejelasan, ada visi dan misi yang jelas daripada sama ada yang kita cerita pasal ekonomi madani itu, apatah lagi oleh calon daripada Pakatan Harapan kita pada malam ini di Morib. Dan itulah satu ketentuan disebabkan oleh amanat ataupun nasihat daripada Yang Pertuan Agong, tertubuhnya Kerajaan Perpaduan di Nasional. Kita nak lihat juga perkara ini boleh berlaku di negeri Selangor ini agar kita boleh merasai kemakmuran dan kestabilan bersama. Dan untuk yang di penghujungnya, Tuan Haji bakal YB, insya-Allah, amin. Kalau ada rayuan ayat-ayat terakhir yang mungkin nak disampaikan kepada seluruh rakyat di Morib ini, ya, mewakili Pakatan Harapan daripada Parti Amanah, sebenarnya bernuansakan Islam. Parti Islam tapi tidak pernah mengenepikan kaum yang lain. Itu terbukti di Selangor ini. Jadi untuk yang terakhir, kenapa rakyat di Morib perlu memilih Hasnul Baharudin? Ya. Saya Hasnul bin Baharudin, calon bagi N53 Morib. Saya merayu kepada seluruh pengundi-pengundi bagi N53 untuk keluar mengundi esok, ya. Saya merayu untuk keluar mengundi esok dan berilah undi kepada Pakatan Harapan, berilah undi kepada Kerajaan Perpaduan pada hari ini untuk kita teruskan agenda madani, meneruskan agenda tadbir urus yang baik, agenda melaksanakan program-program Iltizam Selangor Penyayang yang akhirnya kita sama-sama dapat menikmati segala manfaat dan kebaikan yang telah kita usahakan sebelum ini dan kita sambung dalam pentadbiran yang baru. Kita tahu bahawa cabaran itu begitu hebat di negeri Selangor, tapi saya yakin dan percaya dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar ini, dengan menengahkan agenda-agenda baru, idea-idea baru melalui 5 tekad yang telah digariskan, ya, antaranya sebagai contoh untuk anak muda, untuk mahasiswa. Kita tahu pembelajaran untuk mahasiswa ini begitu tinggi, maka dalam manifesto tersebut Kerajaan Negeri Selangor akan memberikan hadiah 1,500 kepada setiap mahasiswa. Ini juga satu cabaran, satu perkara yang baru yang nak dilaksanakan dan meningkatkan lagi bilangan program-program Iltizam Selangor Penyayang daripada 46 kepada 60 program, dan sudah tentulah ianya memberikan kebaikan kepada kita semua, insya-Allah. Ya, kebaikan kepada semua, tak kira kaum, tak kira bangsa, tak kira agama, semua rakyat Selangor akan menikmati segala kebaikan yang kita usahakan. Amin. Begitulah intipati rayuan kepada seluruh rakyat di Dun Morib untuk terus memberikan sokongan kepada Pakatan Harapan, kepada Barisan Nasional agar terus memerintah berselari dengan Kerajaan Perpaduan, Kerajaan Madani, manfaat pada seluruh alam ini. Tak apa kita abaikan, kita tinggalkan politik pecah belah, kita abaikan politik fitnah yang berlaku. Kalau mereka kata fitnah, mereka lebih banyak fitnah. Terbukti banyak kes-kes mahkamah yang berlaku. Ya, tak apa kita abaikan yang itu dengan hati yang terbuka melihat semua fakta-fakta ini. Saya kenal juga secara orang kata apa berdepan Yang Berhormat kita ni, bakal insya-Allah Tuan Haji Hasnul Baharudin. Beliau adalah orang yang begitu komited, sangat senang mesra dengan masyarakat. Jadi pastilah satu pilihan yang terbaik untuk anda semua, insya-Allah. Baik, itu saja kita dalam kurang sejam ini bersiaran pada malam ini. Doakan bersama-sama agar kemenangan kepada yang hak, pastinya perpaduan ini moga memberikan kebaikan kepada semua, terutama di Selangor ini. Terima kasih kepada saya. Ya, silakan. Last sekali. Saya pun kenal dengan saudara Saiful ni begitu lama, ya. Ada satu perkara lah yang saya rasa orang lain tak buat, orang lain tak panggil saya. Orang lain tak panggil saya.
Saiful seorang je panggil saya Abang YB. Orang lain tak pernah panggil Itulah Abang tu. YB. Terima kasihlah. Terima Aduh, kasih. rasa muda Terima rasa kasih. muda. Abang YB. tak ada orang lain panggil. Saiful seorang je Betul, panggil. okeylah, insya-Allah. Terima Itulah kasih. saya sebagai seorang abang, saya rapat dengan Ukhuwah. Tuan Haji. Ukhuwah, Ukhuwah insya-Allah. yang mengeratkan lagi ukhuwah. Ya, betul. Dan kita nak ukhuwah tu juga dirasai oleh semua warga di Moreb pastinya. InsyaAllah sampai kita jumpa lagi. Terima kasih, semangat maju jaya kepada Tuan Haji atas kempen Terima kasih. yang terakhir nanti esok. Dan insyaAllah akan ada lagi. Tinggal 1 hari lagi untuk kita kempen. Alright, terima kasih pada semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.